Bismillahirrahmanirrahim. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية إلا شريكوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. Maksudnya, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Tiba-tiba dia bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang bersama dengan kamu. Di mana saja kamu berjalan dan di mana saja lembah yang kamu lalui, mereka adalah bersama dengan kamu. Mereka ditahan oleh sakit. Mengikut riwayat, mereka ditahan oleh keuzuran. Dan mengikut riwayat yang lain, malaikat mereka bersama dengan kamu dari segi mendapat pahalanya. Hadis riwayat Bukhari daripada Anas dan riwayat Muslim daripada Jabir, dan lafaz ini ialah lafaz riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana ada orang-orang yang mendapat pahala jihad fi sabilillah, walaupun dia tak pergi bersama dengan orang yang berjihad. Dia tak pergi kerana dia uzur, dengan sebab dia sakit. Ataupun uzur kerana tak ada kenderaan dan tak ada bekalan. Ataupun uzur kerana dia cacat. Ataupun uzur kerana dia tak boleh nak tinggal ibu bapa dia dalam jihad fardu kifayah. Ataupun uzur tak boleh nak tinggal keluarga dia yang tak ada penjaga dalam jihad fardu kifayah. Tetapi hati dia meronta-ronta. Ingat rakan-rakan dan kawan-kawan dia yang berada di medan perjuangan. Apalagi kalau dia berdoa supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang berjihad. Dan disertakan dia menjaga amanah, menjaga keluarga-keluarga orang yang keluar berjihad fisabilillah. Maka mereka ni ikut sama mendapat pahala jihad walaupun mereka tak pergi berjihad. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memberi kelebihan jihad fisabilillah kepada sesiapa sahaja yang hatinya bersama dengan orang-orang yang berjihad. Dia tak boleh pergi kerana dihalang oleh sebab-sebab yang tersebut. Hadis yang ke-59. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam wal-rajulu yuqatilu liyudkar wal-rajulu yuqatilu liyura makanuh wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang Arab, A'rabi, yakni Arab Badawi, yang tinggal di kawasan yang jauh dari Madinah, dari bandar, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ada orang yang berjuang kerana mahukan harta rampasan, dan ada orang yang berjuang supaya disebut namanya, dan ada orang yang berjuang supaya dilihat pangkat kedudukannya.
Mengikut satu riwayat, berjuang kerana menunjukkan berani. Berjuang kerana mempertahankan puak. Mempertahankan puak ataupun mempertahankan orang. Berjuang kerana orang, bukan kerana sesuatu. Dia berjuang kerana orang. Kalau orang tu lain, dia tak berjuang. Dia berjuang kerana puak dia, kerana waris dia, kaum dia. Mengikut satu riwayat, yang berjuang kerana marah. Siapakah dia yang sebenarnya berjuang perjalanan Allah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, kalimah Allah itu tinggi, maka dialah yang berjuang perjalanan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan makna jihad fi sabilillah. Berjuang untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimah Allah. Makna berjuang meninggikan kalimah Allah itu ialah dengan makna meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya agama Allah dipertahankan. Agama Allah dimuliakan. Supaya suara agama Islam didengar oleh orang, suara agama Islam ini. Ajaran Islam disampaikan, ditegakkan. Sehingga agama Islam itu memerintah. Dia tak kira kepentingan dunia. Di sana banyak orang yang berjuang kerana kepentingan dunia. Di antaranya ialah kerana nak dapat harta rampasan perang. Walaupun harta rampasan perang itu dihalalkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan ada niat kerana nak harta rampasan perang. Kalau nawa itu dalam hati dia kerana nak harta rampasan perang. Nak itu. Bukan kerana memenangkan agama Allah. Maka perjuangan dia perjuangan yang sia-sia. Ataupun dia berjuang supaya nama dia masyhur. Supaya orang kata dia berani. Masyhur nama dia. Perjuangan dia supaya memasyhurkan nama dia. Dia berani. Maka perjuangannya jadi sia-sia. Ataupun perjuangannya kerana nak pakat. Nak pakat. Semata-mata kerana nak pakat. Bila jatuh pakat, maka tak jadi berjuang. Maka perjuangan dia adalah sia-sia. Tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ataupun berjuang kerana orang. Kerana orang. Dalam anak beranak Nabi Muhammad, dia berjuang kerana Nabi, bukan kerana Islam. Dia tak masuk Islam. Macam Abu Talib tadi. Dia tak masuk Islam, berjuang kerana Nabi. Itu tak boleh. Kerana anak saudara dia, tak boleh. Dia mesti berjuang kerana Nabi dan kerana ajaran Nabi. Kerana Nabi menegakkan ajaran Islam. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala. Kalau berjuang kerana orang, kerana anak beranak, kerana puak, maka perjuangannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ataupun berjuang kerana maluh. Berjuang pasal orang ambil harta dia, orang ambil tanah dia, orang ambil barang dia. Orang buat zalim ke diri dia. Semata-mata kerana marah ke orang, bukan kerana mendirikan agama Allah. Maka perjuangannya jadi sia-sia. Disebut dalam hadis, sebahagiannya kita baca dulu dan kita dengar kisahnya. Iaitulah dalam peperangan. Satu peperangan, ada seorang yang mati di medan perang. Nabi kata dia masuk neraka. Sahabat siasat, pasal apa dia masuk neraka? Pasal apa dia masuk neraka? Siasat-siasat rupanya, dia ambil harta rampasan, dia tusuk. Dia ambil rampasan perang, dia tambur, dia kambuh. Ada orang tahu dia berjuang kerana nak harta rampasan perang. Bukan kerana Allah Ta'ala. Dalam peperangan Uhud pula, ada dua mayat yang mati. Yang satu orang tengok dia kafir. Yang satu lagi orang tengok dia berperang dengan Nabi. Tiba-tiba yang berperang dengan Nabi itu, Nabi kata dia ni masuk neraka. Orang yang tahu dia ni kafir. Orang tak sedar dia masuk Islam pun, dia kafir.
Nabi kata dia ni masuk syurga. Bila dia siasat, mayat yang Nabi kata masuk neraka tu, dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Tapi dia tak masuk Islam, dia orang Madinah. Oleh kerana orang Mekah mari langgar Madinah, kita kena lawan. Dia langgar negeri kita. Bukan kerana meninggikan agama Islam yang ditegakkan di Madinah, tapi semata-mata kerana mempertahankan tanah air Madinah. Maka dia masuk neraka. Kerana perjuangan dia bukan lillahi ta'ala. Adapun yang Nabi kata masuk syurga tu, ialah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang dia masuk Islam ketika nak berlaku peperangan. Dia berjumpa dengan Nabi, dia kata dia dah masuk Islam. Saya masuk Islam, wahai Rasulullah. Saya masuk Islam. Satu riwayat yang lain, Yahudi ternama Mukhairiq. Saya serah harta saya kepada Rasulullah. Rasulullah nak buat apa? Saya masuk Islam, harta saya serah kepada Rasulullah. Dan dia mati dalam perang Uhud. Dia mati, masuk syurga dalam keadaan tak pernah semayang pun. Tak pernah semayang, tak pernah apa. Lepas masuk Islam, berperang selalu dan mati syahid. Dan dia masuk syurga. Di sini kita kena sedar bahawa semua perintah-perintah agama ni ada ajaran yang kita kena faham. Yang disebut dengan fiqh. Fiqh, iaitulah faham. Ilmu fiqh, ilmu faham. Memahami hukum-hukum Islam. Semayang ada fiqh semayang. Puasa ada fiqh puasa. Zakat ada fiqh zakat. Nikah kahwin ada fiqh nikah kahwin. Haji ada fiqh haji. Maka jihad fisabilillah ada fiqh dia. Kena mengaji fiqh dia. Sebagaimana orang yang semayang tak ada fiqh. Semayang ikut suka, tak belajar. Tak belajar bab semayang. Pakai semayang ikut suka, tak tahu rukun sujud. Tak tahu mana rukun semayang. Pakai rangguk semayang tu. Tak betul semayang dia. Maka semayang dia tidak sah. Itulah orang yang berpuasa. Dia tak belajar hukum yang berkait dengan puasa. Pakai rangguk. Dia langgar rukun. Itulah juga orang yang mengerjakan haji. Pergi mengerja haji, saya pakat judah je. Ataupun buat kerja haji, tak tawah. Tak pergi pada Arafah. Mekah ikut orang. Maka haji dia tidak sah. Itulah juga orang yang berjihad fisabilillah. Jihad semangat bukan main berkabar-kabar, tapi tak mengaji. Tak belajar hukum-hukum yang berkait dengan jihad. Menyebabkan niat dia tak betul, amalan dia tak betul, maka amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat molek-molek dalam perkara ini.